Video ini adalah video yang sangat-sangat bahaya. Awas, jangan tonton video ini sampai habis. Kerana video eksklusif ini akan terus menggegarkan percaturan game politik dalam Malaysia, khususnya di Sabah. Pakcik-makcik Otok Arung yang amat saya hormati, hari ini saya kesian tengok Shafiee Apdal dan Parti Warisan di Sabah. Makin lama jelas kelihatan Shafiee Apdal dan Warisan semakin cemburu, semakin dengki melihat kerajaan perpaduan di Sabah semakin kukuh dan semakin stabil kuasanya di bawah pemerintahan Datuk Seri Panglima Haji G. Nor. Pelik bin ajaib, Shafiee Apdal terus membayar dan mengarahkan cyber troopers dalam Parti Warisan Sabah. Walaupun beliau sebenarnya berada dalam komponen kerajaan perpaduan di Putrajaya. Secara sengaja Shafiee Apdal dan Warisan menyerang dan memfitnah Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. Nor hanya kerana Parti Warisan Sabah tidak menjadi Ketua Menteri di Sabah. Beginilah kita kasih pendek cerita. Pakcik-makcik Otok Arung yang sedang tengok video bahaya ini. Kalau anda semua perasan, hari ini Shafiee Apdal dan Warisan tidak puas hati dengan Ketua Menteri Sabah yang hebat, iaitu Datuk Seri Panglima Haji G. Nor, apabila mempunyai pasukan pemerintahan kerajaan negeri Sabah yang boleh membangunkan Sabah. Kata Shafiee Apdal dan Warisan, oh, Haji G. Nor ini melantik ahli keluarganya, sepupu sepapannya dan kroni-kroninya sahaja dalam pemerintahan di Sabah. Kata cyber troopers Shafiee Apdal dan Warisan, Haji G. Nor dan keluarganya melakukan salah guna kuasa di Sabah kerana memegang jawatan-jawatan besar di Kota Kinabalu, Sabah. Sebenarnya, pakcik-makcik Otok Arung, daripada tuduhan-tuduhan politik liar ini membuktikan Shafiee Apdal masih tidak dapat move on. Keluarga-keluarganya termasuk dirinya tak dapat jawatan apa-apa dalam kerajaan Haji G. Nor. Pokok pangkal isu ini adalah very simple. Kalau anda semua perasan, Shafiee Apdal marah dengan Haji G. Nor kerana Shafiee Apdal tak dapat apa-apa jawatan daripada Haji G. Nor. Shafiee Apdal tidak dapat merompak dan merampas jawatan Ketua Menteri daripada Datuk Seri Panglima Haji G. Nor yang kini menjadi Ketua Menteri Sabah yang paling hebat, yang paling popular, yang paling powerful dalam percaturan kuasa Malaysia. Sebab itu, dupangnya Shafiee Apdal dan cyber troopers Parti Warisan, mereka menyerang dan memfitnah Datuk Seri Panglima Haji G. Nor dan keluarganya yang tidak ada melakukan apa-apa salah guna kuasa atau apa-apa jenayah. Kenapa? Kerana sewaktu Shafiee Apdal menjadi Ketua Menteri Sabah, dari pintu belakang, sewaktu Warisan membuat kerajaan tebuk atap dari pintu belakang Kota Kinabalu, Sabah, atas bantuan Tun, Shafiee Apdal sebenarnya
kantoi melantik semua anak beranak sepupu sepapat keluarga beliau. Dan Shafie Apdal pening-pening lalat kerana isu ini. Shafie Apdal tumbang pada pilihan raya Sabah tahun 2021 yang lalu. Tetapi untuk kes Haji Jinor, kenapa Haji Jinor tidak pandai tumbang-tumbang hari ini? Walaupun difitnah bertubi-tubi, walaupun diserang bertubi-tubi oleh Shafie Apdal, oleh Cyber Troopers Parti Warisan, oleh pembangkang yang tak senang duduk, yang tak senang hati lihat Haji Jinor kekal menjadi Ketua Menteri Sabah hari ini. Untuk makluman pakcik-makcik Otok Arung, semua fitnah politik Shafie Apdal dan warisan ke atas keluarga Haji Jinor memakan diri mereka sendiri. Ia ibarat paku dulang, paku serpih, mengata orang dia yang lebih. Begitulah Shafie Apdal dan warisan. Dupang sangat dupang. Shafie Apdal ingat Haji Jinor itu tamak, lagak, gatas dan dupang seperti dia. Tetapi Haji Jinor ini lebih cerdik, lebih bijak, lebih hebat dalam percaturan kuasa di Sabah. Sebab dia tidak lantik semua ahli-ahli keluarga dia yang bodoh-bodoh. Haji Jinor yang keluarganya besar, tak adalah. Keluarga dia pun dibagi jawatan-jawatan seperti menteri atau timbalan menteri. Seperti Shafie Apdal. Lihat jawatan timbalan Ketua Menteri Sabah. Waktu Shafie Apdal jadi Ketua Menteri Sabah, dia bagi jawatan dengan keluarganya. Siapa kenal? Siapa masih ingat? Keluarga Shafie Apdal jadi timbalan Ketua Menteri Sabah. Jika dibandingkan dengan Haji Jinor, saya tengok kabinet kerajaan perpaduan di Sabah, mana ada keluarga Haji Jinor dilantik jadi Menteri Keuangan kah? Atau keluarga Haji Jinor dilantik jadi timbalan Ketua Menteri Sabah kah? Semua adalah rakan-rakan Pakatan Politik Haji Jinor. Takkanlah Haji Jinor nak lantik Shafie Apdal jadi timbalan Ketua Menteri Sabah. Takkanlah Haji Jinor nak lantik Shafie Apdal jadi Ketua Menteri Sabah shift malam. Barulah Shafie Apdal dan warisan berhenti jadi dupang seperti hari ini dalam media sosial. Memfitnah Haji Jinor dengan tuduhan-tuduhan politik yang sangat-sangat menjijikkan dan meloyakan. Shafie Apdal yang amat saya hormati. Saya tahu anda menonton video paling bahaya ini. Move on lah Shafie Apdal bersama keluarga kamu. Saya tahu, saya faham perasaan kamu Shafie Apdal. Hilang jawatan Ketua Menteri Sabah, hilang jawatan Menteri Keuangan, hilang jawatan bersama 7 keturunan keluarga hang di Sabah. Saya tahu Shafie Apdal dan keluarganya sudah tidak ada peluang untuk merompak projek-projek rakyat di Sabah. Sebab itu anda sakit hati tengok Haji Jinor dan keluarganya kekal berkuasa di Sabah. Walaupun Haji Jinor tidak ada bagi apa-apa jawatan timbalan Ketua Menteri Sabah atau jawatan menteri kepada kaum keluarganya. Beza Haji Jinor dan Shafie Apdal, saya terus terang pakcik-makcik Otok Arung. Haji Jinor bukan perompak bersama keluarganya untuk memperkayakan diri. Sedangkan Shafie Apdal dan keluarganya merompak jawatan, merompak projek. Ada skandal sampai kena tangkap, kena dakwa dalam mahkamah oleh SPRM. Skandal ini tidak boleh ditutup, tidak boleh disembunyikan. Sebab ia adalah segala lubuk, segala punca masalah. Legasi politik Shafie Apdal dan keluarganya
Dari sempurna sehingga Kota Kinabalu Sabah hancur dan pupus. Sampai jadi gila Syafiee Apdal dan warisan. Tak boleh terima kenyataan. Kehebatan kerajaan Haji Jinor, kerajaan perpaduan. Kerajaan GRS di Sabah yang semakin kukuh, yang semakin stabil, tidak dapat digulingkan oleh Syafiee Apdal dan keluarga Syafiee Apdal dari pintu belakang kerajaan Sabah. Sebagai kesimpulan, sudah-sudahlah Syafiee Apdal, parti warisan yang jadi pembangkang di Sabah untuk memfitnah Ketua Menteri Sabah. Wallahi wabillahi watallahi, atas nama Allah yang Maha Kuasa, jika dibuat analisis politik perbandingan, kerajaan Haji Jinor jauh lebih hebat berbanding kerajaan pintu belakang Syafiee Apdal dan warisan yang hanya bertahan 2 tahun sahaja di Kota Kinabalu Sabah. Tak sampai 2 tahun pun. Setahun sahaja kerajaan pintu belakang Syafiee Apdal dan warisan bertahan. Kerana apa? Sebab Syafiee Apdal bersama keluarganya sibuk merompak jawatan, sibuk merompak projek untuk memperkayakan diri. Maka Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan Syafiee Apdal. Sebaliknya, kenapa Allah tidak tumbangkan kerajaan Haji Jinor, kerajaan GRS hari ini, walaupun Syafiee Apdal bekerja keras pagi, petang, malam dari pintu belakang nak gulingkan kerajaan Haji Jinor, tapi tak dapat tumbang. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala melihat kejujuran, keikhlasan Haji Jinor dan keluarganya yang tidak tamak, yang tidak larak merompak jawatan timbalan Ketua Menteri Sabah, merompak jawatan Menteri Keuangan, seperti apa yang dibuat oleh Syafiee Apdal dan keluarganya dulu-dulu. Ini beza Syafiee Apdal dan Haji Jinor. Kalau ada keluarga Haji Jinor dapat jawatan, pakcik-makcik Oto Aru, tak ada saya nampak keluarga Haji Jinor dibagi jawatan dalam Menteri Kabinet. Kenapa Syafiee Apdal marah dan sakit hati hari ini? So, saya ingin umumkan sekali lagi. Saya ingin memberi political endorsement untuk menyokong kerajaan Haji Jinor, kerajaan GRS, kerajaan perpaduan di Kota Kinabalu Sabah, demi kestabilan ekonomi politik di Sabah, demi pembangunan dan kemajuan di Sabah di era pemerintahan Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Saya kekal menyokong kerajaan Haji Jinor, kerajaan Sabah di bawah GRS, yang tidak pernah memberi jawatan kepada keluarga-keluarga mereka, seperti jawatan timbalan Ketua Menteri Sabah, jawatan Menteri Keuangan. Kita tak boleh lupa, Syafiee Apdal dulu-dulu berkuasa hanya bagi jawatan-jawatan besar kepada kaum kerabat keluarganya, pakcik-makcik Oto Aru. Cuba kamu komen nama-nama ahli keluarga Syafiee Apdal yang dapat jawatan timbalan Ketua Menteri Sabah. Sampai jawatan Menteri Keuangan pun dorang bolot semuanya. Tapi Haji Jinor hari ini tidak tamak, tidak larak, tidak dupang macam Syafiee Apdal. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kedudukan dan kemuliaan Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan kerajaan perpaduan GRS yang gagal digulingkan dari pintu belakang oleh Syafiee Apdal oleh warisan hari ini. Kenapa? Sebab Syafiee Apdal terlampau jahat, terlampau zalim, terlampau dupang bersama konco-konconya, bersama keluarganya. Terlampau tamak, semua jawatan mau dirompak. Tetapi Haji Jinor dan keluarganya tidak seperti kamu, Syafiee Apdal. Buktinya apa? Mana ada keluarga Haji Jinor dapat jawatan timbalan Ketua Menteri Sabah, dapat jawatan Menteri Keuangan. Biasalah. Orang-orang hebat yang dilantik oleh Haji Jinor adalah orang-orang yang layak. Tak kira kawan atau lawan atau sesiapa pun yang lebih layak daripada kamu untuk dilantik dalam kerajaan Haji Jinor Syafiee Apdal. Apapun, saya mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya
fitnah politik jijik Syafiee Apdal dan cyber troopers berbayar dalam parti lanun perompak di Sabah yang tak boleh terima kenyataan sudah tumbang hancur dan pupus di Sabah selepas kalah teruk pilihan raya Sabah 3 tahun lalu. Cover-coverlah sikit Syafiee Apdal, perasaan sakit hati, perasaan dengki. Haji Jinor kekal menjadi Ketua Menteri Sabah yang disokong oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang disokong oleh Kerajaan Agung di Putrajaya. Zaman kamu sudah berakhir, Syafiee Apdal. Saya bocorkan rahsia dan maklumat sulit untuk kamu. Haji Jinor, walaupun difitnah bersama keluarganya hari ini, tetap bertahan, tetap berkuasa di Kota Kinabalu Sabah kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa, Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar, Kerajaan Rakyat di Putrajaya mempertahankan keabsahan kuasa Haji Jinor sebagai Ketua Menteri Sabah yang bukan dibentuk daripada kerajaan pintu belakang seperti apa yang kamu buat dulu pada tahun 2021. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Checkmate. And game over 100 kali. Syafiee Apdal dan warisan yang diketawakan oleh rakyat Sabah kerana gagal memfitnah Haji Jinor dan keluarganya yang tidak pernah merompak apa-apa jawatan, daripada jawatan Timbalan Ketua Menteri Sabah, daripada jawatan Menteri Keuangan, daripada jawatan Menteri-Menteri atau Timbalan Menteri. Kerana sebenarnya perompak jawatan di Sabah adalah Syafiee Apdal dan keluarganya. Sehingga Syafiee Apdal dan kerajaan kroni keluarganya di Sabah tumbang terguling-guling oleh rakyat Sabah pada tahun 2021 lalu. Kita tidak perlu sembunyikan skandal Syafiee Apdal dan keluarganya. Terus terang saya cakap, suka atau tidak, percaya atau tidak, Syafiee Apdal hancur dan pupus di Sabah. Gagal gulingkan kerajaan Haji Jinor dan kerajaan GRS kerana Syafiee Apdal dan keluarganya dibenci oleh rakyat Sabah apabila beliau kantoi membolot dan merompak semua jawatan-jawatan besar dalam kerajaan Sabah. Allah Maha Kuasa, Syafiee Apdal dan parti lanun di Sabah tidak ada kuasa. Syafiee Apdal, jika esok lusa ada pilihan raya Sabah, kamu dan warisan tetap kalah kerana kejahatan keluarga kamu merompak projek, merompak jawatan tidak dapat dilupakan oleh rakyat Sabahan dan rakyat Malaysia sampai sekarang. Rasa simpati, solidariti dan sokongan politik saya kekal untuk Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan keluarganya yang terus difitnah bertubi-tubi oleh Syafiee Apdal dan warisan di Sabah. Game is over. Syafiee Apdal yang jadi gila semakin gila tak dapat merompak jawatan Ketua Menteri Sabah daripada Haji Jinor. Game is over. Keluarga Syafiee Apdal yang tidak dapat merompak semua jawatan menteri dan jawatan timbalan menteri dalam kabinet kerajaan GRS di Sabah hari ini. Sekian. Terima kasih.